Assalamualaikum semua. Bertani ni susah guys. Okay. Kadang-kadang kita dah rancang bila kita tanam, kita dah rancang bila kita nak tuai hasil. Tapi yelah, sebaik-baik perancang tu Allah kan. Jadi kalau macam akulah contohnya, okay. Aku rancang untuk musim ni cili api centil tu aku tanam dalam 1,500. Tapi lebih daripada separuh kebun aku kena kulat serentak. Okey. Kulat ni kalau dah kena, pokok akan bantut, buah akan rosak, dan kiranya hukuman untuk pokok kena kulat ni memang buang ajalah. Okey. Okey, boleh tengok banyak dah polybag yang dah dikosongkan. Okey, ini semua aku cabut sebab pokok dah kena kulat. Kulat ni dia boleh merebak. Kalau kita tak kawal daripada awal, kita memang beginilah jadinya. Okey. Tu isteri aku. Dia tolong akulah buat kerja-kerja kebun ni. Dia tolong aku cabut pokok-pokok, cabut bahagian-bahagian yang dah kena kulat. Ini bahagian ni ada yang check, ada yang belum check lagi. Tapi bahagian ni pun banyak yang dah kena kulat. Nak tahu tak macam mana rupa pokok dah kena kulat? Okey, jap kita tengok jap Okey, ni contoh pokok yang dah besar yang kena kulat. Okey, bila dia serang, inilah simptom-simptom dia. Daun akan berbintik-bintik macam ni. Ini memang kalau bila dia berbintik, lepas tu dia akan kuning lah. Lepas tu ini bila dah kena kulat, dia baja semua dah tak boleh sampai kat pokok. Lepas tu dia punya daun memang mati tengok. Kita cabut macam ni je pun dia dah tercabut. Mana dia punya dahan pada daun ni pun dah mati dah. Okey, kalau kulat ni sampai ke pucuk ni, pokok terus akan bantut. Pokok dah tak boleh nak terima baja, pokok dah tak boleh nak terima nutrien tanah. Pokok akan terus mati. Jadi dan yang bahayanya kulat ni dia boleh merebak lah kalau kita tak kawal dia. Okay, cara nak elakkan dia merebak lebih banyak lagi tempat, memang kena cabut dan buang aja. Jadi bila pokok dah kena kulat, aku tanya banyak orang. Aku tanya Jabatan Pertanian, aku tanya sifu-sifu yang ada dekat sekitar sini, aku tanya sifu dekat jauh, dekat-dekat. Tapi percaya tak? 10 orang kau tanya, 10 orang akan bagi jawapan berlainan. Jadi sebenarnya susah tau. Susah nak cakap cara siapa dan macam mana kaedah yang betul-betul berkesan untuk nak rawat kulat ni. Bila aku dengar daripada Jabatan Pertanian, ialah dia cerita, dia kata kulat ni punca daripada high humidity lah. Maksudnya kelembapan dekat kelembapan tinggi. Okey. Sebab dia berpunca daripada spora-spora ataupun fungus-fungus yang berpenyakit ni lah pada suasana yang ada kelembapan tinggi. Okey. Cuma aku tak pasti macam mana aku punya kebun boleh kena. Sebab waktu aku kena kulat tu, dekat sini musim panas tau. Musim panas yang cecah 38 sampai 40 darjah Celsius. Jadi tempat ni sebenarnya agak, aku tak tahulah kan. Mungkin panas tapi kelembapan tinggi ke kan. Itu tak pasti. Tapi pada aku memang kawasan kebun ni memang panas. Aku jangkakan kawasan tu kering. Jadi mungkin suhu sekitar pun kering. Okey. Jadi ada beberapa benda lah yang aku fikir apa punca kulat ni. Okay, aku tanya dekat Jabatan Pertanian. Mungkin punca dia daripada peringkat anak benih lagi. Okay, mungkin benihnya dah bermasalah waktu dia semai lagi. Mungkin media tanaman pun ada fungus yang kita tak bunuh sebelum kita tanam, ataupun kita tak rawat sebelum kita tanam. So ada macam-macam. Itu peringkat Jabatan Pertanian. Mereka ni banyak teori lah. Bila banyak, tak apa, kita lagi banyak orang kita tanya, jadi kita makin tahulah kan. Yang sebenarnya lagi banyak ilmu kita cari, yang sebenarnya kita sedar yang kita sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu kan. Tambah-tambah untuk orang macam aku memang banyak benda yang aku tak tahu kan. Okey. So cara nak rawat adalah sebenarnya kalau benih tu dah kena kulat daripada peringkat anak benih lagi, sebenarnya memang susah nak rawat. Okey. Sebab rawatan waktu peringkat anak benih tu untuk mengelakkan kulat tu keluar bila dia dah besar. Sebab bila dah besar dah tak boleh buat apa dah. Okey, bila dah kena kulat.
Jadi benda tu di luar kawalan aku lah kalau peringkat anak benih. Sebab anak benih yang aku tanam sekarang ni adalah anak benih yang aku beli daripada orang. Okey, macam mana cara dia tanam, macam mana cara dia semai, macam mana cara dia jaga, itu aku tak nampak. Okey, bila tak nampak, dia bergantung pada kejujuran yang tukang semai lah. Okey, aku tak nak salahkan tukang semai, tapi salah satu faktor boleh datang dari situ. Okey. Okey, faktor lain ya mungkin penjagaan aku sendirilah. Okey, bila aku tanya orang lain, dia cakap ada SOP yang aku tak ikut pada musim-musim yang lepas, tapi aku buat pada musim ni. Contohnya aku meracun dengan kerap lah. Okey. Ya, sebenarnya meracun, ada orang cakap meracun dengan kerap bagus sebab dia yalah, sebab tambah-tambah kebun yang memang ada sejarah penyakit banyak ni, contohnya macam penyakit mosaic disebabkan whitefly, kutu tree. Ini semua penyakit yang datang daripada serangga. Jadi aku meracun dengan kerap supaya aku boleh kawal jumlah serangga yang serang pada tanaman. Okey. Ada orang cakap bagus, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Tapi bayangkan aku punya rajin musim ni, aku racun hampir setiap hari. Aku hampir 2 hari, aku paling lambat pun 3 hari sekali aku racun. Paling rajin setiap hari aku racun, setiap malam aku racun. Okey, sebab musim ni aku memang nak bagi betul-betul centil ni berjaya lah. Sama macam kebun-kebun yang aku pernah tengok, dia besar, dia sangat besar, dia tak ada penyakit. Tapi itulah, jadi mungkin itu pun punca kulat tu datang. Okey, sebab ada orang cakap yalah, bila aku terlalu kerap meracun, pokok terlampau banyak kena racun kulat, racun serangga tu, jadi pokok boleh mudah kena kulat. Okey. Itu pun itulah aku cakap. Kalau lepas tu ada yang cakap lain pula. Dia kata mungkin disebabkan polybag aku rapat-rapat kan. Sebenarnya polybag aku tak rapat. Sebenarnya aku tanam ni pokok aku sebenarnya jarak-jarak, tapi kenapa ada polybag dekat tengah-tengah, polybag kosong dekat tengah-tengah tu? Okey, sebab aku dah tak ada ruang dah nak letak polybag kosong ni. Jadi aku letak dekat atas silver shine ni supaya polybag ni tak dimakan rumput lah kan. Sebab polybag dekat atas silver shine ni pun, yang kosong ni pun ada lebih kurang 3 ke 4 ribu. Aku letak kosong lah. Jadi aku guna untuk tukar-tukarkan lah kan. Disebabkan aku tak ada tempat nak letak kan. Jadi aku letak lah di antara pokok tu. Jadi ini pun mungkin jadi punca jugalah. Okay, sebab bila polybag rapat, ruang untuk kelembapan tu keluar kurang. Bila ruang di antara kelembapan nak keluar tu kurang, jadi akan ada banyak kelembapan dekat polybag. Okay, bila banyak kelembapan dekat polybag, itulah punca kulat tu datang. Jadi apa lagi punca? Okey, puncanya mungkin datang daripada bawaan udara. Okey, ada dekat, sebab dekat sini, dekat sekitar sini sebenarnya tak jauh pun, kurang daripada 1 kilometer dekat sini, kurang sebelah kampung je. Okey, ni kampung aku, kampung sebelah dekat dengan simpang sana pun ada orang tanam cili juga. Okey, itu pun jadi penyakit daripada keliling pun boleh diterbangkan oleh angin dan datang ke sini. Okey, penyakit ni macam serangga dengan kulat ni, dia boleh datang dalam melalui udara, melalui air ataupun melalui tanah. Jadi banyak punca, banyak cara benda tu boleh datang sini. Jadi ya sebenarnya apa yang kita buat bila kita dah tahu benda-benda ni, itulah yang kita try contain, kita try cegah dengan cara meracun lah. Okey. Tapi itulah, nampak gayanya tak berkesan. Okey. Jadi macam mana kaedah aku rawat? Kaedah aku rawat adalah sebelum ni aku campurkan semua sekali racun serangga dengan racun kulat serentak. Tapi disebabkan pokok aku dah kena kulat, jadi aku dapat nasihat gunakan racun kulat tu secara single dan racun setiap hari. Kau bayangkan kerja dah banyak, bertambah banyak. Okey. So sekarang ni aku dah kerja aku sekarang, selain daripada buang daun-daun yang ada kulat, okey, aku kena racun kulat tu setiap hari secara single, tanpa campurkan dengan racun serangga yang lain. Jadi untuk centil, aku terpaksa stopkan semburan racun serangga dan aku hanya sembur racun kulat saja. Okey. Jadi racun kulat yang aku guna ada dua. Cara aku rawat gunakan racun kulat, aku tak tanya siapa-siapa lah, aku pandai-pandai sendirilah. Okey.
Racun kulat sentuh dengan racun kulat sistemik. Okey. Racun kulat sistemik ni yang jenis serap ni. Okey. Ini racun dia. Aku gunakan Amistar. Harga dia agak mahal lah, agak kayangan jugalah. Harga dia kalau dekat Shopee, harga dia ni aku beli kat Shopee je. Harga dia 170. Untuk berapa liter? 1 liter macam ni 170. Lepas tu satu lagi aku guna racun sentuh. Ini Mancozeb. Okey, Mancozeb Manco 80W. Okey. Sebenarnya racun kulat sentuh ni ada berapa lah. Aku dah pernah guna Mancozeb dengan Antrakol. Tapi dua-dua pun bahan perawis dia samalah, Mancozeb lah. Okey. Jadi aku selang-selikan penggunaan racun ni hari-hari lah. Okey. Jadi aku pun ada belajar dekat waktu kursus tu pun, dia cakap bila dah pokok dah kena kulat, kaedah dia untuk dirawat adalah buang bahagian ataupun buang je pokok yang kena kulat, dan sembuhkan pokok yang lain dengan secara bergilir-gilir dengan racun sentuh dan racun serap. Okey, sistemik dan kontak. Jadi sebenarnya meracun lepas ni kena racun hari-hari lah. Okay, ada orang cakap secara straight selama 3 hari. Okay. Tapi hari ni aku rasa dah hari keempat dah aku racun secara straight dah. Okay. Hasil ni belum nampak lagi. Okay. Mungkin nak tunggu pucuk baru keluar dululah. Pucuk baru keluar ambil masa dalam seminggu ke 2 minggu macam tu lah. Ataupun 3 minggu lah. Lama lah. Nak tengok hasil rawatan kita ni lambat. Okay. Jadi sepanjang masa kita nak tunggu dia ni, kita tengok sama ada kulat tu stop ataupun tak. Kalau kulat tu stop, kita okey lah, alhamdulillah lah. Tapi ya, yang jadi dilemanya, kalau dia tak stop, kita kena buang lah pokok tu. Sebenarnya keputusan buang pokok ni susah tau. Sebab dia melibatkan kos kan. Okay. Sebab bayangkan benih ni aku beli. Aku tak semai sendiri. Benih ni aku beli satu tray, harga dia RM60 aku beli. Okey. Bayangkan satu line yang aku buang ada lebih kurang 120 pokok. Okey. Sekarang ni aku dah buang pokok lebih kurang 4 line. Dah 400 pokok dah aku buang. Mak dia 4 kali 60 berapa dah? Dah 200 lah aku kerugian. Okey, kerugian anak benih 400 pokok kan. Okey. Jadi sebenarnya keputusan buang tu bukan senang lah. Okey. Tapi kalau dah kena buang jugalah. Tak boleh buat apa. Okey. Apa-apa keputusan pada kita sendirilah. Okey. Tapi pada aku, disebabkan modal dah banyak habis, aku cuba rawat dululah. Okey. Okey, aku tunjuklah pokok-pokok yang dah kena kulat tapi dia masih bertahan, dan disebabkan pokok macam ni aku still tak buang, dan aku rasa aku nak rawat dulu. Okey, pokok jenis macam ni lah. Okey. Okey, ini pokok ni dah besar. Tapi mungkin pembesaran dia jadi terbantut disebabkan kena kulat dah. Tengoklah daun-daun bawah tu. Bila dah start nampak daun tu gugur-gugur dekat atas tanah tu, itu kena kulat dah tu. Okey. Ini semua kalau masih nak rawat, kerja jadi banyak. Okey. Daun-daun ni semua kena buang. Buang, tapi tak boleh buang dalam polybag. Kena ambil, kena buang dekat luar. Okey. Tapi aku sayanglah pokok macam ni. Pokok macam ni dia punya pembesaran dia dah terbantut dah sebenarnya. Tapi aku cuba juga rawat dah. Okey. Kalau pokok yang tak bantut, okey, sebenarnya dia dah boleh tinggi paras-paras, hampir paras pinggang. Macam ni, tengok ini. Kalau tengok dia dah hampir dia dah naik paras peha lah. Ni pokok sihat lah. Tapi ni pun dah kena sikit-sikit dah kat bawah, nampak. Mungkin dia dah kena waktu pokok dia dah besar lah. Okey. Sebenarnya ada juga pokok-pokok yang pembesaran, dia okey. Tengok. Ini pokok-pokok yang pembesaran ni masih lagi okey. Macam ni pokok ni. Ni semua dah besar-besar. Memang sayang lah nak buang kan. Aku kadang-kadang nak buang tu keputusan yang susah lah. So ini je lah perkongsian. Sorry lah, perkongsian kali ni aku tak banyak tunjuk hasil, tak banyak tunjuk pokok. Tapi aku banyak membebel lah. Okay.